Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so korang nak tahu tak, video pandang pandai kemana kalau korang belum dengar lagi, kita dah 600k lebih dan nak ke 700k guys. And aku nak bagi tahu korang, lagu Pandang Pandang dah masuk carta lagu baru Naap Era FM guys. Dia dekat radio tu. Macam tu, ya Allah, aku gembira gila. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Thank you so much kepada korang yang dah support. So nak minta korang tolong aku satu benda, boleh tak? Tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Okay, itu link nanti korang akan masuk dekat lagu baru Naap Era FM tu. Okay, so korang vote aku dekat situ. Okay, korang vote. Bila korang dah tekan vote, nanti dia akan refresh, dia akan jadi voted. Itu maksudnya korang dah vote untuk hari tu. Satu handphone sekali je sehari macam tu. Kalau korang ada 10 handphone, korang bolehlah vote aku 10 kali sehari macam tu. Aku tak adalah macam tu. Sangat minta tolong korang untuk vote aku dekat carta lagu baru Naap Era, okay? Supaya ramai yang vote lagu Pandang Pandang dekat Radio Era. So nanti korang tekan okay link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. So terima kasih guys kepada korang yang dah vote. Terima kasih kepada korang yang dah dengar lagu Pandang Pandang dekat YouTube. Thank you so much. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tanpa korang siapalah aku ni yang macam tu. Alhamdulillah, rezeki kita sama-sama, okay guys? So macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noro. Dah lama gila aku tak benar. Aku tak lama. Aku sekejap kau tapi aku rasa macam dah lama aku tak benar. So hari ni Noro ni, sebenarnya benda ni dah lalu dekat FYP TikTok aku dalam seminggu ke 2 minggu yang lalu. Dia dah lalu dah sebenarnya. So ahli sihir daripada negara luar, maksudnya daripada benua Eropah ni. So biasanya kan kalau kita tengok macam ahli sihir kan, orang kata macam Tok Bomo. Kalau dekat-dekat negara kita macam Tok Bomo lah, Mak Ketam, semua ada lah. Macam orang kata Bomo tu macam tu. Kalau dekat negara-negara lain orang kata macam dukun macam tu kan. Tapi ni dekat negara-negara belah Eropah macam tu, dia kata yang paling susah sekali dia nak sihir adalah orang Islam. Dia kata orang Muslim paling susah sekali dia nak santau ataupun dia nak sihir. So dekat dalam video yang lalu dekat TikTok ni, kejap lagi kita akan react ni. So kita akan tengok kenapa dia orang ni kata, ahli-ahli sihir yang belah-belah Eropah ni kata yang paling susah sekali nak santau, yang paling susah sekali nak sihir orang-orang Islam. Betul ke? Jom kita tengok dalam video ni. Kerana mereka selalu terhubung dengan entitas tak berwujud. Okey, nanti aku akan terangkan Mereka diwajibkan untuk beribadah setiap hari. Susah nak serang orang Islam dengan sihir berbanding agama lain. Macam tu. Dia macam susah sikit lah berbandingnya yang lain-lain tu. Sebab apa? Sebab dalam video ni dia cakap, sebab kita ni diwajibkan untuk solat setiap hari, beribadah setiap hari macam tu. Okey, so aku kena stopkan untuk korang faham. Sebab dekat dalam ni subtitle ni orang kata bahasa Indonesia. Mungkin ramai daripada korang yang tak faham apa benda semua. Jadi biar aku terangkan untuk korang lah. Dia kata mereka sentiasa berada dalam semacam kubah pelindung. Dia kata orang Islam ni, bila diorang ni, orang kata ahli sihir, nak sihir kita, ni diorang cakap lah. Dia kata disebabkan kita solat setiap hari, kita ni macam ada dalam satu pelindung. Maksudnya macam ada yang lindung kita. Lebih kurang macam tu. Okay. Sangat sulit untuk menyusupi mereka. Dia ni cakap susah sangat kalau nak sihir atau santai diorang ni. Orang yang jaga solat orang yang jaga solat. Okay? Ketika memulai sihir dan orang Muslim ini menghadap pengawasan mereka dalam doa. Lebih kurang macam tu. Sabar jap. Okey. Ini aku just bagi tahu yang apa yang aku faham. Apa yang dia cakap ni, dia kata kita kan biasanya kan doa daripada hati, doa setiap hari macam tu. Dia kata orang yang agama lain macam tu, kadang-kadang diorang hanya berdoa bila diorang perlu saja. Maksudnya bila diorang dalam orang kata kesusahan baru diorang doa. Tapi dia ni kata kita berdoa setiap hari. Faham tak? Itu dah jadi amalan kita. Jadi sangat susah kalau diorang nak sihir ataupun santau kita lah, lebih kurang macam tu. Помолился, а потом на 5 лет забыл вообще про Бога, какие-то там каноны и так далее. Мусульмане, как правило, неистово верят
неистово отдают энергию своему. Sebab macam tu lah dia kata. Orang daripada agama-agama lain, kebanyakannya perempuan ni cakap, penyihir ni cakap, kebanyakannya diorang ni kalau dah macam contoh agama lain sekejap-sekejap je. Contoh dia macam alim sekejap je. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia dah jadi syaitan balik. Macam tu. Tapi kalau kita, insya-Allah, alhamdulillah, hari-hari kita sembahyang, hari-hari kita solat. Macam tu. Dia kata Muslim memiliki iman dan hubungan yang kuat dengan pengawas mereka. Maksudnya kita ni orang kata berpegang teguh dengan ajaran kita. Maksudnya kita ingat Allah. Macam tu lebih kurang. Эгрегору. И этот эгрегор их очень бережет. Dan pengawas Поэтому yang sangat наработать, делать какие-то... So dia kata dia nak santau ataupun sihir orang Islam yang orang kata jaga solat, yang memang beriman, yang memang alim, memang susah nak sihir. Воздействие на истинно верующего мусульманина очень сложно. Это некий хороший эгрегор, да? Ну, для них, да. Этот эгрегор хорош для... So, perempuan penyihir ni cakap, dia kata, pengawas ini melindungi orang-orang yang menyembahnya. Pengawas tu aku rasa macam benda kita tak nampak lah kan macam tu. Aku just baca apa yang korang tengok sekarang ni. Faham tak? Aku just baca apa benda kita tengok sama-sama. Maksudnya, kalau kita jaga solat, kalau kita ni orang kata orang beriman, Allah akan jaga kita. Macam tu. Адептов, которые вносят в него... Она исчезает, я не могу за нее Dia menghilang. хватиться. Saya tidak bisa menangkapnya. Saya cuba fokus membayangkannya, namun ada sesuatu yang menghalau saya keluar daripada arus. So, penyihir daripada negara luar, daripada Eropah ni, dia cuba nak tahu benda apa yang cuba lindungi kita yang jaga solat ni. Apabila orang nak sihir kita, tak boleh macam tu. Dia cuba nak tahu benda apa ni. Macam tu kan, dia macam ada cara dia tu. Macam dia macam kan ada cara dia nak tahu kan. So, dia kata tak boleh. Dia cuba nak tahu benda tu apa. Dia cuba nak tangkap apa benda yang jaga orang Islam ni. Macam tu. Apa benda yang jaganya. Apa benda yang halang daripada aku nak santau dia orang ni. Macam tu. Tak boleh. Dia ni ditendang keluar daripada arus sihir tu. Faham tak? Orang yang pandai sihir, orang yang pandai santau orang ni, dia masih ada ilmu dia. Faham tak? Dia masih ada macam macam tu. Dia pandai lah macam tu. Jadinya bila dia nak tahu benda apa yang melindungi orang ni, benda tu tolak dia keluar daripada arus tu. So dia tak dapat tahu apa benda yang melindungi orang Islam ataupun orang Muslim yang jaga solat daripada sihir. Начинает, я фокусируюсь на ней, а мне мгновенно что-то вышибает из потока. То есть вот такое прям. Или я представляю перед собой человека. Okay. Dalam beberapa kes, saya dapat membayangkan orang yang bukan Islam dengan sangat accurate. Macam tu. Faham? Какого-то четко до мелочей. И могу воздействовать на него даже на ментальном уровне. Macam tu. So, bila orang yang bukan Islam kena apa benda semua yang orang kata bukan sihir ataupun berkaitan dengan sihir, ahli sihir daripada negara luar ni, dia dapat tahu sekejap je macam tu. Tapi orang Islam, dia susah sikit. А какой-то образ у меня просто вообще не создается. Я даже вот на фотографию смотрю, Jika saya pegang gambar dia, saya dapat bayangkan, tapi entah kenapa bayang tu hilang. Macam tu, kau faham tak? Bila dia tengok orang Islam ni, dia jadi rasa macam susah sikit nak buat apa-apa. даю, а он меня вот улетучивается. То есть я уже четко вижу. Itu berarti ada sesuatu yang melindungi orang tersebut. Христиане сейчас мало людей, которые истинно веруют. So dia kata ada pun daripada agama-agama yang lain, sikit je dia orang kata yang macam orang kata alim, yang pergi sembahyang, yang pergi berdoa, dia kata sikit je. Tapi orang Islam, orang Muslim ramai. Даже те, кто в комментариях там пишут, что Бог в душе, там, да, такие верующие все, прям по факту оказывается нет. Очень сложно. Nama dia, nama ahli sihir ni daripada tadi aku tak sebut rupanya. Aku tak tahu kalau perasan ke tidak. Zanna Kushnir. Aku tak tahu lah macam nak sebut Zanna ke, Zanna ke, Kushnir. So itu nama ahli sihir daripada Eropah tu lah. Macam tu aku tak tahu lah nak cakap macam mana kan. Bila aku sebut nama dia banyak kali kan, tiba-tiba datang sini kan mampu kita. Ni aku terangkan dengan lebih lanjut lah. Ahli sihir tu kata bukan tak boleh dia nak sihir orang Islam, orang Muslim, tapi susah. Lagi-lagi orang Islam yang jaga solat. Macam tu. Ni aku ceritakan balik. Tadi kan aku banyak stop macam tu. Sebab apa aku banyak-banyak stop? Sebab aku nak terangkan kepada korang. Sebab subtitle dia tu subtitle Indonesia. Mungkin ada ramai daripada korang yang macam tak faham ke, ataupun susah sikit lah nak faham macam tu. Jadi aku terangkan balik untuk korang. So, bila dia nak sihir orang Islam ni yang jaga solat, dia kata macam ada satu benda yang melindungi kita. Mungkin kita ni mungkin ada dalam satu pelindung macam tu. So, susah sangat. Aku ni tak dapatlah nak terangkan dengan lebih lanjut macam mana bentuknya sebab aku bukan ahli sihir. Kau jangan tanya aku macam-macam macam tu. Aku bukan ahli sihir. Aku just cakap apa benda dia cakap balik je ya. Then dia kata
Bukan tak boleh nak sihir, boleh, tapi susah. Susah bagi diorang tu mungkin memang susah lah macam tu, sebab diorang kan ahli sihir. Kita ni orang kata ahli YouTuber macam tu. Jadi aku tak tahu lah nak cakap apa. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni pukul 1.10 tengah malam. Aku pun tak tahu kenapa. Aku kan bingung. Lepas tu buat cerita-cerita hantu, konten-konten hantu semua tengah-tengah malam. Lepas tu kalau ada apa-apa, siapa sendiri kena? Aku. Inilah Ikmal Noor Aku tak tahulah, tapi tak apa, kita berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kita jaga solat, kita yakin Allah tu ada, insya-Allah tak ada apa-apa. Dia kata orang daripada agama-agama lain, kebanyakan daripada diorang sikit je orang kata yang taat, sikit je yang alim macam tu. Faham tak yang taat dan alim tu apa? Yang jaga solat diorang. Bukan jaga solat lah, agama lain pun ada sembahyang juga macam tu kan. Kita solat, kita panggil sembahyang kita tu solat. Agama-agama yang lain pun ada juga sembahyang, ada juga baca kitab macam tu. Diorang ada juga contoh kalau agama Kristian, diorang pergi gereja macam tu. Yang Buddha, Hindu pergi ke kuil, apa benda semua. Ada juga diorang punya amalan. Kita ada juga kita punya amalan. Tapi ahli sihir daripada Eropah ni cakap, Islam ni orang katakan kita kan sembahyang hari-hari, kita doa hari-hari. Iman di dada kita ni orang kata makin tebal, makin kukuh macam tu. Sebab makin susah dia orang nak sihir kita. So aku ada satu cerita ni, tapi cerita ni ringkas gila. Kawan aku dulu dekat sekolah rendah. Okay, dekat sekolah rendah. Dia bukan orang Islam, dia bukan orang Melayu. Aku tak naklah cakap dia orang apa macam tu. Tapi dia bukan orang Islam, dia bukan orang Melayu. Bukan memang suka cerita-cerita hantu kan macam tu. Aku ceritalah cerita hantu, tapi yang aku peliknya, dia seorang ni je daripada bukan orang Melayu yang suka dengar aku punya cerita hantu. Aku tak tahu kenapa. Sedangkan waktu tu kadang-kadang aku ada je cerita hantu yang mengarut kan. Dia dengar tau. Dia dengar je. Aku cakap, you tahu ke saya cerita apa ni? Dia kata, tahu, hantu kan. Tapi aku cakap, kalau you punya agama, you punya orang, ada tak maksudnya macam cerita-cerita hantu? Ada cerita hantu, tapi dia takut nak dengar cerita hantu dia punya, orang kata orang-orang. Nak tahu kenapa? Dia punya cerita hantu kebanyakannya kalau ada orang kena santau, ada orang kena sihir ke, orang daripada agama diorang akan mati teruk. Faham tak? Aku tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Sebab dia kata, contoh kita kan ada ustaz kan. Kita ada ustaz, tapi agama diorang ada macam contoh ada ustaz bagi agama diorang lah macam tu. Tak berapa pandai untuk menghalau hantu, tak berapa pandai untuk menghalau santau, menghalau sihir macam tu dia kata. So dia kata kalau contoh keluarga dia ada kena sihir ke, kena santau ke, dia akan minta pertolongan ustaz. Dekat situ baru aku tahu orang yang bukan Melayu, orang yang bukan Islam pun, contoh kalau kena gangguan sihir ke, kena ganggu dengan hantu ke, kena santau ke, pun pergi jumpa ustaz. Aku baru tahu waktu tu aku dah jam 4 ke dah jam 3 macam tu. Aku baru tahu orang bukan Islam pun pergi jumpa ustaz untuk minta tolong. Faham tak? Ustaz orang Islam macam tu. Since then aku tahu, aku rasa macam, weh, serius lah macam tu. Sebab tu dia suka dengar aku cerita hantu. Faham tak? Supaya dia pun dapat tahu sikit-sikit. Dia boleh beritahu mak dia boleh beritahu ayah dia, abang dia, kakak dia macam tu. Dia suka dengar aku punya cerita hantu. Aku tak tahu kenapa. Dia jugalah yang bagi aku duit RM5 waktu aku tak bawa duit. Waktu tu aku terlupa nak bawa duit pergi sekolah. Kau faham tak? Aku lapar. Aku nak minta duit kau orang. Aku tak pernah minta duit kat orang. Aku duduk dalam kelas. Biasalah budak-budak sekolah rendah tak bawa duit menangis. Boleh je kau tak makan hari tu. Tapi waktu tu kecil lagi macam tu kan. Aku duduk dalam kelas. Lepas tu macam sedih lah. Melayan diri lah macam, jangan berdekat, takkan bawa cintamu hanyalah. Aku menangis lah konon-konon kan. Tiba-tiba dia datang daripada tepi. Terkejut aku, mak aku ingat hantu. Dia ketuk, you tak pergi rehat, you tak makan ke? Lepas tu cakap, saya tak bawa duit lah, saya terlupa nak bawa duit. Aku tu tak, dia keluarkan RM5. Waktu tu duit belanja aku RM3 tau. Duit belanja dia aku tak tahulah berapa ringgit sampai dia boleh bagi aku RM5. Waktu aku dah darjah 3 tu, RM5 tu banyak RM5 tu aku rasa macam, kayunya kau kau bawa berapa duit pergi sekolah macam tu. Aku syak dia bawa pergi sekolah RM10 tau, ataupun RM15 ataupun RM20. Dia memang orang kaya. Dia memang orang kaya tau. Dia baik sangat Dia lelaki, kawan aku lah. Dia memang baik, apa-apa semua dia selalu cerita kat aku tau. Kalau contoh waktu aku rehat, aku tak ada duit ke apa ke, memang dia. Kau tahu tak, aku tak minta. Kadang-kadang daripada jauh dia datang kat aku. Dia cakap, you kenapa you tak bawa duit ke? Macam tu. Kalau dia nak bagi aku kongsi air, aku memang tak berkongsi air. Aku memang tak kongsi makanan. Aku tak kongsi alio. So dia memang tahu dia bagi aku RM5. Waktu aku cakap, serius lah you bagi air RM5? Serius lah. Waktu aku dapat RM5 tu, kau tahu tak macam aku dapat 500. Aku punya gembiranya. Ni. Lepas tu dia kata tak payah ganti.
Ya, tak payah ganti. Macam tu aku cakap, ni bahaya ni weh. Aku tak boleh lah kan. Kalau hari-hari aku tak bawa duit, best juga kan. Tapi tak best lah minta duit orang. Macam tu. Tapi aku tak minta, dia yang bagi. Lepas tu, aku cakap, betul ni, tak payah ganti. Macam tu. Aku setiap kali orang bagi duit, aku tak suka berhutang dengan orang. Aku tak suka. Serius aku cakap dengan korang. Aku paling tak suka hutang dengan orang. Aku paling takut nak berhutang orang. Sebab takut apa? Takut esok kita mati ke apa kan, susah. Macam tu, esok dia mati ke macam mana, esok dia meninggal apa benda semua. Tak boleh. Aku memang tak suka berhutang dengan orang. RM1 pun aku tak suka. Biasanya kalau aku hutang RM1, aku akan bagi RM5. Aku hutang RM1, aku akan bagi RM2. Macam tu. Aku bagi lebih daripada apa yang aku hutang. Sebab takut macam tu. And then aku nak berterima kasih. Aku kalau hutang dengan orang tu memang terpaksa sungguh tau. Kalau nak terberak tu terberak sungguh lah. Time tu lah time aku berhutang. Time tu jugalah aku rasa aku nak bayar. Faham tak? Walaupun macam cerita dia tak ada kesinambungan pun dengan sihir tadi, tapi aku rasa macam ada kaitan sikit lah sihirnya tadi tu kan. So aku baru tahu orang bukan Melayu, orang bukan Islam pun, kalau ada gangguan sihir apa-apa, dia akan minta tolong dengan ustaz. Macam tu. Ada. Dan orang Melayu sendiri, kalau nak sihir orang, dia bukan sahaja jumpa bomoh kita. Macam tu. Dia bukan saja pergi jumpa dukun. Kadang-kadang pergi jumpa bomoh siam pun ada. Macam-macam jenis bomoh ada kan. Macam tu. So contoh kalau dia nak santau ke nak sihir ke, bukan kita orang Melayu pergi jumpa orang Melayu je. Tak. Aku ada juga baca cerita yang orang Melayu nak sihir orang Melayu lain, dia jumpa bomoh siam, jumpa dukun dekat Indonesia. Ramai apa benda semua ni. Banyak lagi cerita aku boleh cerita dekat korang. So kalau korang boleh komen dekat bawah, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horor ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.